Heilah doktor, kemanalah engkau? Ku cari-cari sumbang kulangkah kemana? Tak nampak doktor Nizam. Assalamualaikum Kakanda. Kakanda pergi ke mana? Oh, dia berjalan berpusing. Ha. Ya, tengok saya punya bersilat boleh tahan kan. Assalamualaikum. Oh, silakan. Ya, Dr. Nizam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Ya, saya. Silakan duduk. Terima kasih. Ni. Alamak, tinggi gayat sikitlah Ya, itulah dia. Memang tinggi lah. Okey. Alright. Alhamdulillah lah, semangat minggu ni macam-macam semangat ada kan? Ya. Semangat rancak beribadah, rancak sana, rancak sini. Alhamdulillah kita kumpul pahala katanya. Ya, Ni pula rancak dengan PRU juga Don Melaka. Dan untuk kita hari ini iaitu topik kita inisiatif industri persilatan bantu keluarga Malaysia. Kita nak untuk permulaan ni seronok ni. Banyak kita dapat tengok banyak aktiviti yang dikira inisiatif yang dirangka oleh industri persilatan untuk sepanjang bulan Disember 2021. Dan permulaan elok kiranya Doktor kongsikan maklumat mengenai Anugerah Silat Kebangsaan 2020 ASK 2020 ya. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kita bertemu sekali lagi ni. Alhamdulillah. Ya, Anugerah Silat Kebangsaan adalah merupakan satu program ataupun satu pengiktirafan yang kita berikan kepada penggiat-penggiat yang bekerja keras sepanjang tahun 2020. Yang mana mereka ini bukan setakat secara full time mengajar silat secara virtual disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi mereka juga bekerja keras untuk memastikan tidak putus hubungan dengan para pelajar. Sebab latihan tidak boleh dilakukan secara fizikal, secara virtual je. Virtual saja, maka memang kita tahulah dia memerlukan satu inisiatif yang terkini lah, bergantung kepada keadaan semasa. Jadi guru-guru silat ni kita beri mereka pengiktirafan dengan penghargaan yang mana kita tahu memang sukar untuk kita jalankan sebab silat ni dia sentuhan. Dia bersentuh. Dia kena fizikal. Dia kena fizikal. Jadi apabila kita buat secara virtual, dia memerlukan kesabaran dan juga kita panggil ketepatan lah dari segi latihan tu. Dan juga bukan setakat kepada guru silat, juga kepada ibu bapa, kepada penggiat industri, mereka yang kita panggil yang secara langsung terlibat. Contohnya mereka yang buka latihan training center ataupun pusat latihan silat. Mereka ni terkesan. Sangat terkesan ya, Doktor. Seperti mana juga pengusaha gimnasium kan. Sama jugalah dengan mereka ni. Jadi kita bagi inisiatif yang terkini iaitu secara virtual dan bukan setakat tu, grading sistem sekarang ni pun dah bertukar. Dalam silat macam sebelum ni dah. Yes. Grading sekarang ni apa yang diguna pakai, Doktor? Masih keadaan yang sama, tapi kita memerlukan sentuhan tu di antara mereka dengan ibu bapa mereka lah. Maknanya ia akan menyerang mereka dari segi latihan tu, ibu bapa mereka. Ibu bapa lah kena mainkan peranan lah. Kalau ada abang dengan kakak pun boleh bantu sekali. Memang itu termasuklah dalam apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri kita, keterangkuman, kebersamaan dan juga kesyukuran lah dalam keluarga Malaysia tu. Mereka perlu ambil kita main maklum dengan semua perkara yang berlaku kepada anak-anak mereka. Termasuklah berlatih silat. Berlatih silat pun kena ambil tahu. Yes, dan grading permakahan adalah daripada itu ya. Ya, dan juga kepada pengkaji-pengkaji silat kita akan berikan pengiktirafan. Yang mereka sama ada mereka yang telah mengembangkan silat di luar negara ataupun di dalam negara. Termasuklah mereka yang sekarang ni berada di luar negara. Yang masih berada di luar negara ya. Ya. Tapi mereka secara langsung mengembangkan silat dari segi kajian-kajian silat dan juga menerbitkan artikel-artikel silat di luar negara tu. Dan ini adalah merupakan salah satu inisiatif yang kita lihat daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi lah. UiTM Shah Alam, di mana di bawah dekan kita itu Profesor Dr. Muhammad Nizu menggalakkan lagi lah penerbitan artikel silat ke peringkat antarabangsa lah. Dan ini akan masuk juga kalau mereka ni berkelayakan akan masuk ke dalam anugerah silat kebangsaan. Silat kebangsaan ya. Itulah dia. So maknanya daripada bawah kita ambil maklum sehinggalah ke peringkat yang tinggi.
Tengok itulah tadi dia. yang terlepas ya, daripada yang bawah terlepas. kita ambil. Darilah sampai ke peringkat yang tertinggi. Yes. Dan kita katanya ada bengkel dengarnya. Bengkel juga ada. Rabu 11 Disember ini. Ya. Kongsikan mengenai bengkel ini, Dok. Sebenarnya bengkel silat kebangsaan ni kita buat setiap tahun. Setiap tahun. Selalunya dalam bulan berapa, Doktor? Lebih kurang dalam bulan 8 hingga bulan 9, 10 lah lebih kurang lah. So last year kita nak buat dalam 4 fasa. Tetapi disebabkan oleh kekangan, kita hanya buat sekali saja, iaitu di Pulau Pangku. Oh, Pulau Pangku juga Di Pulau Pangku. Laksanakan. Right. And then yang kali ni kita akan buat yang kedua untuk tahun ni di Sampurna dan juga Mabul, Sabah. Oh, dapat. Itulah Mabul tu kan. Ke yes. Sabah. Untuk berapa hari selalunya? Itu untuk 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Yes, dan dia termasuklah latihan kecergasan, latihan teknik dan juga kita panggil psikologi kita buat. Dan ini adalah peringkat yang kedua dan ketiga. Peringkat pertama kita dah buat 2 minggu lepas Oh, 2 minggu lepas. di Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak. Ya. katanya. So pada mereka yang dah lepas level 1 tu atau peringkat pertama, dia boleh menyambung kepada peringkat kedua dan peringkat ketiga. Peringkat kedua dan peringkat ketiga. Kejurus latihan. Ya, jadi mana untuk ke peringkat seterusnya mengambil masa berapa lama pula tu jaraknya? Kita berikan mereka dalam 6 bulan sepatutnya. Tetapi disebabkan oleh pandemik ni, kita adjust. Maknanya kita buat adjustment supaya ianya memudahkan mereka lah untuk hadir kan. Dan yang paling saya terharu, ramai peserta itu hari dah daftar untuk mengambil bengkel di Kuching. Tapi disebabkan mereka pun terkena pandemik, dia kenakan COVID-19. Jadi kita beri mereka peluang untuk mengambil bengkel itu secara virtual. Virtual juga secara dalam talian. Inilah inisiatif yang kita lakukan supaya membantu semua pihak, tidak kira. Dan dari segi ujian kecergasan tu, selepas mereka selesai daripada tempoh kuarantin tu dan mereka sihat, mereka boleh buat ujian kecergasan secara virtual dan menghantar pada saya lah. Oh, maknanya tiada halangan untuk kita teruskan Betul. matlamat kita, Doktor. Betul, Walaupun ya. kita dapat secara bersemuka, secara fizikal, tapi sekarang ni kemudahan, kita boleh ada alternatif lain, inisiatif lain melalui virtual. Dan kalau kita saksikan pula sekarang ni beralih kepada aktiviti seterusnya, iaitu silat olahraga terbuka. Sona Sarawak. Betul. Itukah yang dinyatakan Doktor sementara tadi ataupun ada lain lagi intipatinya? Okey, sebelum tu Pesona tu maksudnya Persekutuan Silat Olahraga Nasional Malaysia. So dia adalah akronim untuk akronim dia lah. Dia adalah merupakan badan induk untuk silat olahraga Malaysia. Jadi kita melihat isu-isu terkini ni yang menyebabkan ramai atlet silat di Malaysia ni tidak boleh bertanding sejak setahun lebih ni lah. Maka disebabkan kita industri dah dibuka fasa demi fasa, maka kita akan memastikan atlet kita dalam keadaan yang terbaik lah sepanjang masa. Maknanya mereka tak berhenti lah. Maksudnya kekalkan stamina itu, momentum. Jadinya katakan mereka ni dalam kategori A 40-45, katakan kategori A 40-45. Right. Jadi disebabkan pandemik, janganlah tak berlatih. Nanti naik berat sampai 50 pula. Nak turun 5 kilo lagi tu bukan senang kan. Jadi kita berikan mereka ni inisiatif yang mana untuk juara kelas A, kita buat kelas A dahulu dan juga kelas B, laki perempuan, putera puteri, yang mana juaranya kita akan berikan RM5,000. RM5,000. Laki perempuan. Maknanya mereka perlu berlatih secara serius bersama pasukan mereka. Berlatih ni kita panggil bukan seorang-seorang. Berlatih mesti ada jurulatih, mesti ada guru yang melihat. Ada guru. Boleh monitor secara sistematik, itulah kita guna kaedah sains sukan. Jadi apabila mereka ada systematic training tu, so tak ada masalah lah untuk berlatih. Masalahnya kalau berlatih tanpa partner sparring, tanpa coach, dan dia kadang-kadang kita panggil terbang ambing satu lagi kadang-kadang shock sendiri, itu yang kita risau. Shock sendiri yang tak mahu. Kita tak nak. Pula didikannya lagi. Sebab silat ni dia perlu kita panggil sistematik. Pertandingan tu kena faham technical dan tactical tu. Kena seiring. Dia tak boleh salah satu tak ada, tak lengkap nanti. So kita di sini dia akan berlangsung pada akhir bulan Disember di Aeon Kuching, Sarawak lah. Jadi saya nak beritahu
kepada semua yang mereka yang dah lama simpan kering tu kan. Inilah masanya. Masalah untuk warm up balik ni. Yes. Kekalkan momentum kita. Betul. Doktor, kan tadi anugerah silat tadi kan 2020 itu pun terlibat sama mana mereka yang kena aktif kembali. Penilaian sentiasa dari semasa ke semasa. Betul. Dan juga saya tertarik dengan keusahawanan silat itu. Oh, keusahawanan silat itu daripada ni. 30 tahun yang lalu ya. Oh, itu memang kalau kita cerita tu memang tak habis sama habis. Alam Malaysia ni. Secara sedikit pun tak dapat doktor ya. Kalau secara sedikit Kita saja bagi sedikit lah kan. Keusahawanan silat ni kita memang telah lakukan sejak 30 tahun lepas, di mana kita memberi peluang kepada anak-anak muda kita untuk secara langsung terlibat dalam aktiviti silat. Tetapi juga membantu mereka memahami keusahawanan dalam silat itu. Sebagai contohnya, kalau kita tengok dalam seni mempertahankan diri lain, mereka dah ke depan. Dari segi keusahawanan seni mempertahankan diri lain. So dalam silat ni kita bantu mereka daripada seorang pesilat, kemudian bertanding dan kemudian menjadi jurulatih. Bila jadi jurulatih, mereka perlu ada sistematik, iaitu kita panggil pengurusan sukan lah. Pengurusan sukan yang betul. Pengurusan sukan yang betul, ataupun kita sekarang ni pengurusan sukan silat. Sukan silat. Sebab tu dia orang kena datang kursus. Kena datang kursus baru dah tahu. Kalau tak kalau tahulah tidak, kan. Nanti tak tahu keluar duit banyak ke, expand lebih ke, nanti rugi. Niaga ni kita kena balance kan. Ada masa kita nak untung, ada masa kita kena invest. Kita tahu kan. Itulah dia. Apa saja benda kita minat lah doktor, pastinya kita perlu melabur sedikit. Sebab nak dapatkan ilmu tu bukannya mudah. Dan juga masih lagi ada penonton-penonton yang tertanya mengenai anugerah silat kebangsaan 2020. Apa lagi yang boleh diwar-warkan doktor kepada semua? Kita beri pengiktirafan kepada mereka yang berusaha keras selama ni di anugerah silat kebangsaan. Itu yang pertama, awal bulan 12. Kemudian kita akan terus ke Sabah untuk buat bengkel. Kemudian dah cukup bengkel, kita akan terus sambung dinding di Borneo lah. Dua-dua di Borneo. Daripada Sabah ke Sarawak untuk kejuaraan silat kebangsaan. Di sana. Dan rewards dia RM5,000. Saya RM5,000 tadi ya. Saya tertarik yang kita kena faham. Maknanya saya tadi dihubungi oleh jurulatih-jurulatih dari Sarawak. Dr. Nizam ni macam mana borang, macam mana pesilat, macam bila tarikh tutup semua ni. Biasalah bila ni. Dan secara tak langsung dekat sini akan timbul keusahawanan silat, di mana para pesilat yang bertanding tu diperlukan kita panggil pelindung badan, pelindung kemaluan, and then pelindung tangan, semua ni untuk diorang bertanding. Untuk bertanding semua kena jaga. Hujung rambut ke hujung kaki semuanya kena pastikan on point. So siapa yang nak berikan ni, nak supply ni kita panggil lah. Dia ada supply and demand. So di sini datangnya unsur-unsur keusahawanan dalam silat. Buat t-shirt silat. And then kita berikan lagi apa yang panggil buku silat. So macam mana ruangan buku training. Panduan. So itulah dia.